Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak menaruh harapan tinggi untuk melihat Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex melahirkan pakar dalam menghasilkan minyak natural oil. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, negeri ini mempunyai sumber yang perlu dibangunkan dan salah satu potensi masa depannya adalah berasaskan tenaga hijau seperti mikroalga. Sehubungan itu dengan adanya kemudahan yang tersedia di Sentex, beliau yakin pusat berkenaan turut berkemampuan menghasilkan minyak selain hidrokarbon yang kini sedang giat diusahakan. Sarawak is going towards new economy, and we are going towards green energy. We have the resources that have to be developed based on new ideas. Tan Sri Murshidi mentioned about microalgae, and this is the potential of the future. With our sunlight, with carbon as a solvent, perhaps our mangrove area, think about it. We can cultivate algae or lumut, and then you produce aviation fuel. All the balloon will use our oil. This is the future of Sarawak because we got the right atmosphere, and I hope one day Sentex will produce new orang minyak, become a new Saudi Arabian, producing natural oil rather than hydrocarbon. Semasa menyampaikan amanatnya pada Majlis Convocation Sentex kali ke-7 pada Rabu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menegaskan bahawa Sarawak juga memerlukan tenaga kerja yang mahir mengenai hidrogen. Dalam hal ini, beliau memuji usaha Sentex dalam meningkatkan populasi pekerja mahir di negeri ini dengan menyelaraskan latihannya menerusi program yang ditawarkan dengan kerjasama syarikat Huawei dan SolarVest. Selain menyempurnakan istiadat convocation tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari turut menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU di antara SolarVest Borneo dan Huawei diikuti Sentex dan rakan strategiknya iaitu Universiti Kertin Malaysia, Perkeso, Asia University AEU dan Kuching Chinese Generous Chamber Commerce and Industry. Hadir sama dalam majlis itu ialah Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 1 Datuk Dr. Anwar Rapai, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Pengerusi Sentex Tan Sri Datuk Amar Muhammad Murshidi Abdul Ghani, Ketua Pegawai Eksekutif Sentex Syed Muhammad Hussein serta Peguam Besar Negeri Sarawak Datuk Sri Talat Mahmud Abdul Rashid. Terdahulu, Premier Sarawak melancarkan Makmal Tenaga Hijau dan Precision and Discipline Agriculture Testbed Sentex. Di Makmal Tenaga Hijau, beliau berpeluang menyaksikan kemudahan terkini yang tersedia untuk kegunaan latihan dan juga sebagai tempat ujian. Antara latihan yang ditawarkan adalah program Green Hydrogen, Smart Solar PV dan Green Mobility and Storage. Sejurus selepas itu, beliau melancarkan Precision and Discipline Agriculture Testbed yang direka khusus oleh Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC dan disokong oleh Nitafim Solution. Ia mempamerkan teknologi digital termaju dalam pertanian dan operasi peladangan moden yang dioptimumkan secara digital. Dalam pada itu, seramai 1,239 graduan Sentex menerima sijil kemahiran mereka dalam Majlis Convocation kali ini. Menurut Pengerusi Sentex Tan Sri Datuk Amar Muhammad Murshidi Abdul Ghani, Majlis Convocation yang diadakan selama 3 hari bermula pada Rabu menyaksikan seramai 971 graduan adalah daripada Akademi Industri dan 268 graduan dari Akademi Digital. From the total of 1,239, 34 are university graduates and 937 are school leavers from industry academy, along with 45 university graduates
and 223 school leavers from Digital Academy. Today, in the next 2 days, these graduates are graduating from 39 programs out of the total 64 programs that Centex offered, which focus on areas of digital, oil and gas, electrical, construction, smart and precision farming, fashion technology, heritage, hospitality, and tourism. These programs are both national and international certified from industry leaders, including people like Schlumberger, TWI, CSWIP, Huawei, Yon Reality, Keysight, and others. Semasa menyampaikan ucapan dalam majlis tersebut, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Mursyidi memberitahu sejak majlis convocation yang pertama pada 2015 sehingga convocation ke-7 itu, Centex telah melahirkan seramai 4,395 graduan. Beliau juga memaklumkan Centex telah berjaya mencapai 94% kebolehpasaran pada Julai 2022. Sementara itu, wartawan UKAS berpeluang membual beberapa graduan di majlis tersebut. Oh, I'm so happy you see this. I managed to graduate. You know, at times I find it a bit difficult to challenge myself from work and personal life and also continuing my studies. So I'm very grateful for this opportunity. I would like to say that Centex is an upskilling program. Do not always, like Abang Johari just said, always learn. Ideas is the way to go forward. Degree is one thing, but then you have to have ideas to implement your degrees and such. Did you know that they are providing scholarships to like Sawakians? So as Sawakians, come on guys, join us, Centex. I'm very happy and excited. Mungkin kita orang ada macam upgrade skill and training boleh try dengan Centex itu yang banyak course yang di-provide and dari macam-macam course daripada digital, fashion dan semualah banyak. Lepas kita dapat training tu, kita akan dapat job opportunities yang macam lebih meluas lagi. So kiranya mungkin kita minat satu bidangnya, kita belajar, kita kan dah ada skill, lepas tu kita boleh apply kerja yang kita mahu. I feel so happy that I managed to graduate in this exploration and production program, and then I graduated from drilling engineering program as well by Centex in Muka. They're giving very good opportunity, and it's a good investment in yourself, how you produce your skill for your future, and you should go and grab and go for it. Paparan seterusnya, konsep open door policy dan ease of doing business harus dijadikan sebagai pemudah cara dalam usaha membangunkan semula ekonomi negara, tegas Menteri Kerja Raya KKR Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Katanya bersempena Hari Anti Rasuah Antarabangsa HARA 2022 yang disambut pada 9 Disember 2022, Perdana Menteri berkata agenda reformasi terutamanya dalam usaha pencegahan rasuah tidak hanya terhad kepada penguatkuasaan. Sebaliknya, beliau menegaskan nilai-nilai seperti integriti, berakhlak tinggi, menjayakan tugas dengan penuh beretika adalah aspek yang perlu diterapkan dalam kehidupan seharian kita. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Amanat Tahun Baharu dan Perhimpunan Bulanan bersama Menteri Kerja Raya bagi bulan Januari di Kuala Lumpur pada Selasa. Tambah Datuk Seri Alexander, sejak dari hari pertama beliau menjejakkan kaki ke kementeriannya, beliau sudah menekankan tentang konsep open door policy dan ease of doing business kepada warga KKR dalam usaha kementeriannya membantu menyumbang kepada usaha membangunkan semula negara. Namun katanya konsep ini haruslah diterapkan dengan penuh integriti dan amanah selari hasrat kerajaan dalam memerangi rasuah. Selanjutnya, Pusat Sokongan Sosial Masyarakat CSSC mula menyediakan perkhidmatan Soup Kitchen atau perkhidmatan mengagihkan makanan bermasak kepada golongan gelandangan, miskin bandar dan yang memerlukan di sekitar bandar raya ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, perkhidmatan itu disediakan hasil sumbangan derma dan sokongan pertubuhan bukan kerajaan NGO iaitu Society for Kuching Urban Poor Scoop yang dilantik oleh CSSC. Jelasnya, perkhidmatan Soup Kitchen
mula beroperasi sejak 3 Januari 2023 dan setakat ini telah mencapai agihan lebih 40 orang daripada golongan memerlukan. Mereka bermula beroperasi pada 3 hari bulan Januari dan hari ini 11 hari bulan. Jumlahnya sudah meningkat kepada lebih daripada 40 orang yang datang ke sini untuk mendapat makanan itu. Jadi yang datang itu akan direkodkan. Kemudian makanan yang diberikan adalah secara percuma dan ianya diberi untuk sarapan pagi dan makan tengah hari. Sama ada mereka bawa balik, pack, ataupun mereka boleh makan di sini. Kita ada sediakan tempat yang selesa lah di sini. Now I notice that gelandangan yang biasa kami temui masa operasi itu belum sampai di sini. Jadi nanti dalam satu operasi gelandangan kami akan beritahu kepada mereka bahawa ada tempat di mana mereka boleh dapat makanan secara percuma. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas meninjau operasi perkhidmatan Soup Kitchen CSSC Kuching pada Rabu. Datuk Seri Fatimah yang juga pengerusi Lembaga Penasihat CSSC Kuching menambah, pihaknya mengalu-alukan sumbangan daripada pihak korporat, pertubuhan perniagaan dan dermawan yang membantu perkhidmatan Soup Kitchen dengan input makanan untuk hidangan yang dimasak. Tambah beliau lagi, Scoop menjalankan perkhidmatan Soup Kitchen setiap hari kecuali Ahad bermula jam 7 pagi hingga 10 pagi untuk sarapan pagi dan untuk hidangan tengah hari bermula jam 12.30 hari hingga 3 petang. Untuk rekod, Scoop ditubuhkan untuk menyediakan keperluan asas kepada kumpulan miskin bandar dan gelandangan tanpa mengira kaum dan agama. Keperkembangan di Igan. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Matu akan membuka kaunter khusus di Pejabat Kecil Daerah Igan bagi memudahkan penduduk di situ yang layak mohon pelbagai bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata kaunter tersebut akan dibuka 2 kali sebulan bermula tahun ini berbanding hanya sekali sebulan sebelum ini. Katanya penambahan pembukaan kaunter itu akan memanfaatkan lebih 200 penerima bantuan meliputi kawasan Sungai Rasau hingga ke Kuala Igan. Tahun 2023, pihak kerajaan akan memastikan pejabat daerah kecil Igan beroperasi sepenuhnya dengan penambahan kaki tangan yang baharu dan kemudahan-kemudahan yang baharu. Pada hari ini, kita mengalu-alukan inisiatif pihak Jabatan Kebajikan untuk menambah kekerapan penempatan kaki tangan daripada sekali sebulan kepada 2 kali sebulan di Pejabat Daerah Kecil Igan bagi memudahkan para penerima bantuan kebajikan dan pendaftaran mereka-mereka yang layak sebagai penerima kebajikan dari kalangan OKU, rakyat termiskin, warga emas, di samping apa sahaja program kebajikan. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada Majlis Penyerahan Kenyalang Gold Card KGC di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Kecil Igan pada Selasa. Sehubungan ini, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng menyeru mana-mana penduduk dari kalangan orang kelainan upaya OKU untuk mendaftarkan diri di kaunter kebajikan Pejabat Daerah Kecil Igan bagi memastikan bantuan pihak kerajaan sampai kepada mereka. Seramai 13 warga emas dari Kampung Igan, Kampung Bungan, Rumah Dagang, Sungai Rasau, Rumah Jarit Batang Igan, Rumah Joseph Aus Sungai Ilas dan Kampung Kebuau menerima KGC masing-masing dalam majlis tersebut. Menyentuh perkara lain, Dr. Juanda berharap projek Jambatan Igan yang sedang rancak dalam pembinaan dapat disiapkan mengikut jadual ditetapkan. Ujarnya ia sangat mustahak susulan peningkatan kenderaan menggunakan feri di Batang Igan setelah sebahagian besar jalan Pan Borneo telah dapat dilalui. Saya melihat projek yang besar terutama membabitkan pembinaan Jabatan Igan
ia berjalan dengan cukup baik dan kita dapati kontraktor yang berkenaan sentiasa memastikan aspek keselamatan diutamakan. Di samping kita juga dapati kerja-kerja itu berterusan dengan baik dan kita berharap agar ia dapat diselesaikan pada masa yang telah ditentukan. Memandangkan kita dapati penggunaan feri terutama di Batang Igan ini semakin banyak kenderaan, terutama setelah sebahagian besar Pen Borneo telah dapat dilalui. Jadi kita berharap dan berdoa mudah-mudahan pembinaan Jabatan Igan ini kalaulah tidak dapat siap lebih awal, kita berharap ia sekurang-kurangnya on schedule. Mengenai benteng hakisan pantai Kuala Matu fasa 1, beliau berkata projek bernilai 8.8 juta ringgit yang dilaksanakan melalui Majlis Daerah Matu Daro akan siap tidak lama lagi. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.